亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面。让我们来唱一首诗歌，第一季的诗歌本第30首，信靠耶和华的人。Selamat sore ibu-ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di dalam online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian, buku edisi yang ke-1 nomor 30, Orang yang beriman. Orang yang beriman seperti gunung Sion, tidak goyang, sekalipun keadaan situasi bisa berubah, bisa goncang, tetapi biarlah iman kita yang kita tanamkan di atas diri Tuhan tidak goncang. 信靠耶和华的人好像锡安山。Selamat sore ibu-ibu sekalian. 姐妹们平安， Bersyukur kita bisa bertemu kembali di Rabu sore hari ini. 感谢神，在这个礼拜三的下午，我们可以再一次见面。 Saya senantiasa berdoa untuk ibu-ibu sekalian dalam keadaan yang baik, sehat. 我的祷告就是让姐妹们身体健康， Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. 上帝赐福给大家。 Sebelum kita mendengar firman dan uraian firman pada sore hari ini, 在听到之前， mari kita berdoa terlebih 我 dahulu. 们同心祷告。 Bapa di dalam surga, 天上的父， terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. 谢谢你，为着你给我们的今天， Satu keistimewaan bagi kami boleh kembali lagi di dalam persekutuan Komisi Wanita ini. 能够来到我们的姐妹团契，是你给我们的特权。 Kami boleh bersama-sama menaikkan pujian dan juga kami boleh mendengar firman dan uraian firman. 我们可以一同赞美神，也可以聆听你的话语。 Kiranya Tuhan tolong kami sekalian. 求你帮助我们。 Kami tahu dalam kehidupan kami lemah dalam melakukan firman Tuhan. 我们晓得在生活中，我们在实践你的事上，我们很软弱。 Kami senantiasa berharap kepada Tuhan, berpegang teguh pada Tuhan. 我们始终仰望上帝，持守上帝。 Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan firman Tuhan. 因为没有你，我们不能够了解你的话。 Karena Tuhanlah yang memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat melaksanakan setiap firman yang Tuhan telah taruh dalam hati kami. 因为只有你给我们力量，能够遵行实践你的话，把你的话也藏在我们的心中。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，谢谢你。 Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami, 愿居住在我们里面的圣灵 biarlah terus bekerja, 继续的做工， memberikan pencerahan kepada kami, 照亮我们， dan kami boleh dituntun kepada kebenaran. 引领我们进入你的真理。 Kami siap untuk mendengar firman-Mu, 我们预备心聆听你的话， berbicara kepada kami ya Tuhan, 愿你对我们每个人说话， sehingga kami mengalami perubahan hidup. 让我们的生命有改变。 Hanya dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. 我们祷告奉对的耶稣基督的名字，阿门。 Amin. Iya. Ibu-ibu sekalian, hari ini saya memberikan satu tema yaitu teladan iman.
姐妹们，今天我们要思想一个题目，就是信心的榜样。 Ketika Tuhan menciptakan kita, 当上帝创造我们的时候， Tuhan mengharapkan adanya family of God atau keluarga Allah. 他希望能够创造一个神的家。 Buktinya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, 上帝造亚当，又造夏娃， beranak cucu, 生儿养女， bertambah banyak, 反着变成多人， memenuhi bumi, 遍满地面， membentuk keluarga. 让人组织家庭。 Keluarga yang mau dipakai Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. 就是宣扬神爱的家庭。 Sehingga hari ini saya memberikan satu tema, yaitu satu tema penting, yaitu teladan iman. 所以今天我定下一个题目，就是信心的榜样。 Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dikatakan demikian. 在提摩太后书第1章第15节这样说： Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 提摩太后书第1章第15节 ayat 15 Ayat 5. ayat 5 ya. 提摩太后书第1章第5节这样说：想到你心里无伪之信，这信是现在你外祖母罗伊和你母亲尤尼基心里的，我深信也在你的心里。 Hal menarik di sini kita melihat tidak ada peranan bapa daripada Timotius. 很奇妙，我们没有看见在这里，我们没有看见父亲的角色， Karena kalau kita tahu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1, 因为在这个使徒行传16章第1节说， Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. 16章使徒行传16章第1节说，保罗来到特比，又到路斯德，在那里有一个门徒名叫提摩太，是信主之妇人的儿子，他父亲却是希利尼人。 Jelas sekali di sini kita melihat bahwa bagaimana ibunya seorang Yahudi dan bapaknya seorang Yunani. 圣经很清楚告诉我们说，提摩太的母亲是犹太人，他父亲是希利尼人，就是希腊人。 Oleh sebab itu, di sini kita tidak melihat peranan penting daripada bapak Timotius. 所以在提摩太后书1章15节，我们没有看见父亲的角色。 Sehingga di sini Paulus memuji iman daripada neneknya Lois dan juga Eunike ibunya. 这里保罗称赞提摩太祖母的信心和他母亲的信心。 Oleh sebab itu kita bisa melihat bagaimana anak yang dibesarkan dalam keluarga Kristen cenderung menyerap kesalehan atau teladan yang diberikan oleh orang tuanya. 所以我们看见在基督徒家庭里面的孩子，他们的信心是深深受到家长父母的影响。 Tuhan mengharapkan satu keluarga Allah melalui kita. 上帝希望我们能够建立一个基督化的家庭。 Seperti apa kita membesarkan anak-anak kita, maka seperti itulah nanti dia akan meneruskan generasi ke seterusnya. 我们怎么样在孩子小的时候养育他们、教导他们，以后他们长大了就是那样。 Ketika kita memberikan satu teladan iman yang baik kepada anak-anak kita, keturunan kita, maka seterusnya akan mempunyai satu teladan rohani yang baik yang diteruskan oleh anak cucu kita. 当我们的儿孙小的时候，我们怎么样培育他们？他们长大了以后就是那样的方式。 Di Amsal pasal 22 ayat 6, 在这个箴言书第22章第6节， Pengamsal memberitahukan kepada kita bahwa yakni didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan. 箴言书的作者在22章第6节说：“教养孩童，使他守当行的道，就是到老他也不偏离。” Oleh sebab itu penting sekali ibu-ibu sekalian untuk membentuk kerohanian anak atau cucu ibu-ibu sekalian di rumah. 所以培养我们的儿孙是非常非常的重要。 Paulus tidak memberi satu tekanan kepada persekutuan atau komunitas pada zaman itu
保罗没有在那个时候，保罗没有强调一个在当时的一个一个群体，基督教的群体。 Tapi dia bersyukur bahwa neneknya Timothy dan mamanya meneruskan imannya itu kepada Timotius. 但是保罗却提起提摩太家庭里面他祖母跟他母亲的影响。 Dia melihat bagaimana keluarga dari Timotius ini 保罗看见提摩太的家庭 sangat mempengaruhi iman kerohaniannya Timotius. 这个家庭非常影响提摩太的信心。 Oleh sebab itu, pentingnya orang dewasa memberi teladan imannya kepada generasi selanjutnya. 所以成年人需要在他的后代做一个很好的培养的工作。 Karena orang dewasa yang telah mengalami pengasuhan dari ayah atau ibu dan bimbingan Roh Kudus akan mengalami pertumbuhan iman. 成长的基督徒会在灵性上不断的长进， serta dapat menerapkan hidup saleh di hadapan Tuhan dan menjadi teladan bagi generasi berikutnya. 成年的基督徒应该在信仰上给后代留下一个好的榜样。 Jika Bapak Ibu dahulu kala mungkin tidak mendapat pengasuhan kerohanian yang baik, 如果过去你们没有得到属灵的培养栽培的话， maka saat ini ibu-ibu harus mengusahakan, mengupayakan agar anak cucu ibu-ibu mendapatkan porsi kerohanian yang baik di dalam keluarga. 从前如果你没有得到很好的基督教的培养教育，那么现在你应该对你的儿孙给他们好的属灵的教导。 Karena tidak ada yang namanya terlambat. 因为没有所谓什么太迟迟到。 Kita dapat melihat bagaimana Timotius mulai dari neneknya, ibunya sampai kepada Timotius. 所以我们看见提摩太，他的祖母、他的母亲，现在就轮到他。 Ada 3 generasi. 我们看见3代同堂。 Kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui setiap generasi yang ada. 上帝在每一代里面都有他的工作。 Kita jangan berpikir, wah anak-anak zaman sekarang ini sudah berbeda. 你千万不要想，不要说现在的孩子不同了。 Tapi ketika kita membiasakan setiap hari punya kerohanian yang baik, punya teladan iman yang baik, maka anak-anak kita pada zaman sekarang ini pun akan melihat, akan mewarisi, akan meneladani sikap hidup daripada orang-orang dewasa yang di sekitarnya. 纵然在现今这个时代，假如你每一天你给你的孩子有留下好的榜样，他们会照着你的脚踪去做。 Oleh sebab itu penting sekali ibu-ibu sekalian, bagaimana ibu-ibu dapat menerapkan teladan iman ibu-ibu bagi anak cucu ibu-ibu sekalian. 所以给我们的后代留下信心的榜样是非常非常的重要。 Bagaimana cara memberi teladan iman dalam keluarga? 那么我们怎么样在家庭里面给我们的后代儿孙留下榜样呢？ Ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada ibu-ibu sekalian. 有3件事我要分享。 Yang pertama yaitu quality time ataupun waktu yang berkualitas bersama seluruh anggota keluarga. 第一就是家庭祭坛，家庭祭坛就是全家在一起，短短的时间来敬拜神。 Anak-anak ataupun cucu-cucu kita mengharapkan kepedulian dari orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. 我们全家，我们的孩子，我们的子孙，享受在家里面的一个团契。 Keberadaan dan kepedulian kita sebagai orang dewasa kepada anak-anak kita dapat mempermudah pelaksanaan pola asuh Kristen. 我们对儿孙们、对后代的教养，成为他们日后的祝福。 Sehingga melalui quality time ini, melalui waktu yang berkualitas yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sekalian. 通过我们一家全家在一起灵修，在一起有举行家庭祭坛。 Harus kita pakai, harus kita gunakan sebaik mungkin untuk dapat mempunyai waktu yang berkualitas kepada keluarga kita. 我们应该好好的使用家庭祭坛。 Tidak mudah Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian. 不容易吗？
Apalagi pada zaman sekarang, setiap orang mempunyai pekerjaan yang dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. 特别是现今的时代，我们大家都用很快速的方法来工作。 Hati-hati ibu-ibu sekalian, pekerjaan bisa kita cari, pekerjaan uang bisa kita cari. 要留心，钱是可以找的，这业也是可以寻找的。 Tapi waktu bersama anak-anak kita, waktu bersama anak cucu kita itu tidak akan pernah lama. 可是我们跟我们的孩子、跟我们的儿孙在一起的时候不多， Waktunya akan berlalu dan tidak akan lagi datang waktu itu. 时间一过去就不再倒回来。 Waktu itu tidak bisa diulang lagi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. 时间是不能够倒退的。 Mulai kecil-kecil dan akhirnya beranjak dewasa, dia sudah tidak lagi bersama dengan kita. 现在还小，孩子还常常跟我们在一起，可是他们长大之后呢，就不常跟我们在一起了。 Sehingga anak-anak lebih suka ketika sudah remaja, pemuda, dewasa, mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan orang-orang di luar sana. 当孩子进入到少年时代、青年时代，他们更喜欢跟他们的同僚在一起。 Mereka punya teman, 他们有他们自己的朋友， mereka punya pekerjaan mereka. 他们有他们自己的工作职业。 Dan akhirnya pada saat itu juga selesai sudah waktu kita untuk bisa dapat mempunyai kualitas waktu yang terbaik dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. 那时候我们要举行全家一家的家庭祭坛，就不容易找出适当的时间了。 Oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, mari usahakan untuk waktu, kualitas waktu yang baik untuk keluarga kita. 所以姊妹们，趁着现在，赶快好好的用我们的时间来举行家庭礼拜、家庭祭坛。 Ngumpul bersama dengan waktu yang berkualitas bersama itu berbeda Bapak Ibu-ibu sekalian. 我们找到一个很适当的时间是不容易的。 Kita bisa saja berkumpul pada waktu yang sama, pada jam yang sama, di tempat yang sama. 可能我们在同样的时间、同样的地方聚集在一起， Tapi ibu-ibu belum tentu kita punya kepedulian terhadap keluarga kita. 但是当我们全家在一起的时候，不一定我们是在关心他们的灵性。 Malah kebanyakan kita lebih mementingkan gadget kita masing-masing. 很多时候我们聚是聚在一起，但是我们每个人有自己的忙碌。 Masing-masing kita memegang alat komunikasi kita masing-masing. 我们虽然身体在一起，可是每个人的手又拿着他自己的手机。 Meskipun kita berkumpul bersama, 虽然我们聚集在一起， tapi tidak ada komunikasi, 可是呢，我们并没有沟通， tidak ada kepedulian di dalamnya. 彼此之间并没有真正的关怀， Sehingga itu bukan dinama kualitas yang baik. 这不是一个很好的相处的一个好的质量。 Quality time yang baik adalah bagaimana kita punya komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. 好的质量的相处在一起是彼此之间都有沟通。 Kita mempeduli terhadap apa yang terjadi kepada anak-anak kita. 我们关心在我们的儿孙身上所发生的事情， Bagaimana pertumbuhan rohani mereka. 关心他们灵性的成长。 Bagaimana mereka berteman dengan orang-orang di luar 我 sana. 们需要知道他们在外面交的朋友是怎样的人。 Sehingga hal itu bisa dapat menjadi teladan bagi anak-anak Bapak Ibu-ibu sekalian. 这样的关心就给孩子留下很好的榜样。 Setiap hari Minggu setelah sekolah Minggu anak saya, maka saya akan bertanya kepada istri saya. 每个礼拜天当我的小孩做完礼拜回家的时候，我就会问我的太太 Bagaimana Judah hari ini? 这个我们的儿子犹大今天的表现如何？ Apa yang dilakukan di sekolah Minggu? 他在主日学做些什么呢？ Apakah dia ada duduk diam, ada ketika ya minimal beberapa menit karena anak-anak memang tidak bisa fokus terlalu lama. 因为孩子还小，当然他做不久。可是当老师讲故事的时候，讲圣经的时候，他做些什么呢？ Bagaimana perkembangan dia setelah hampir setahun dia mengikuti sekolah Minggu? 那么他参加儿童主日学将近一年，他有什么发展吗？ Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak pernah lepas setelah kami pulang daripada gereja. 那么像这些问题呢，从礼拜堂回来之后呢，我不断的，我一直每个礼拜都这样问。 Saya ingin tahu seperti apa perkembangan karena saya tidak selalu ada di sekolah Minggu dan ada pelayanan di tempat lain. 因为我有服侍，我不能够一直陪伴孩子，所以我就问我的太太。 Sehingga saya tidak tahu apa yang terjadi kepada anak saya. 我的孩子在主日学的状况我不晓得，
Puji Tuhan, dibiasakan untuk bisa datang ke sekolah minggu, tiap minggu dia bisa bangun pagi. 感谢上帝，我们每一个礼拜都带他来到礼拜堂上主日学，他能够很早的就起来。 Jika di hari biasa dia bisa bangun jam 8, jam 9, tapi di hari minggu dia sudah terbiasa saat ini bisa bangun jam 7 pagi. 在周间的时候，他起得很迟，他大概是8点多钟，可是礼拜天他7点钟就起来。 Dan biasakan diajarkan untuk berdoa. 我们教导他习惯，能够培养他祷告的生活。 Mungkin memang anak umur yang belum 2 tahun ini apa yang dia bisa tahu. 你说这个不满2岁的孩子，他能够做什么呢？ Tapi bersyukur melalui sekolah minggu bisa diajarkan firman Tuhan dan sedikit demi sedikit dia bisa mengikuti. 感谢上帝，借着主日学的教导，我小孩能够一点一滴的领受。 Tapi itu bukan yang utama sekolah minggu. 可是主日学我们知道，不过是每个礼拜1次而已。 Bagaimana saya sebagai orang tua juga harus berkontribusi lebih banyak untuk pertumbuhan perkembangan iman anak saya. 身为家长的我，我应该付出更多的时间、更多的代价来培养我孩子的灵命。 Banyak orang berpikir bahwa ketika sudah di sekolah minggu sudah cukup semuanya. 很多家长以为孩子已经上主日学了，够了。 Ibu-ibu di sekolah minggu hanya bertemu 1 minggu 1 kali. 我们知道主日学一个礼拜只有1次， Tapi kita di rumah setiap hari harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. 可是我们在家，我们每一天都要用神的话来教导我们的孩子。 Melalui waktu yang berkualitas itu, quality time itulah di mana kita bisa bersama-sama saling komunikasi 2 arah dan kita bisa peduli terhadap anak-anak kita. 借着这个家庭祭坛有数量、有质量的这个团契在一起，我们就可以教导我们的孩子。 Jika ibu-ibu tidak melakukan hal seperti ini, maka bagaimana anak-anak yang ibu-ibu sudah besarkan, lahirkan, diharapkan punya kualitas waktu yang berkualitas bersama keluarga. 假如我们没有从小就培养他们有这样的一个生活，那么他们长大了以后，我们怎么能够希望他们有好的属灵的质素呢？ Ingat Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, keluarga itu semacam mata rantai yang terus mengkait satu dengan yang lainnya. 记得家庭就好像铁链一样，一环连接一环。 Jika ibu-ibu mengharapkan anak-anak Bapak Ibu-ibu sekalian punya kualitas waktu yang berkualitas itu bersama keluarga dia kelak, maka bangunlah itu pada saat ini. 假如你希望你的儿女长大以后成家之后有很好的这个他们自己的家庭的祭坛，那你现在就要开始培养他们了。 Jika ibu-ibu tidak mempunyai waktu seperti itu, bagaimana ibu-ibu bisa mengharapkan anak-anak daripada ibu-ibu ini untuk dapat mempunyai waktu yang berkualitas dengan keluarga mereka? 如果我们现在没有在孩子的身上实践这个属灵的一个属灵的相聚在一起，做一个家庭祭坛，你怎么希望他长大之后，他的家庭他能够在家庭里面实践他们的家庭祭坛呢？ Mari kita memberi teladan iman kita melalui kualitas waktu yang terbaik yang sudah ada diberikan kepada kita. 让我们在实践家庭祭坛的事上，我们给我们的儿孙留下一个好的榜样。 Ingat ibu-ibu sekalian, uang bisa dicari kapanpun. 请记得，钱什么时候都可以找， Tapi masa pertumbuhan ataupun waktu bersama anak-anak kita tidak akan pernah terulang lagi, ibu-ibu 可 sekalian. 是孩子的成长，我们跟孩子在一起的时间一过去，不再回来了。 Oleh sebab itu, pakailah kualitas waktu yang berkualitas ini untuk menumbuh kembangkan iman kerohanian anak-anak atau cucu-cucu ibu-ibu. 所以呢，让我们用现今的机会，好好的栽培我们的后代的灵命。 Yang kedua, ibu-ibu sekalian, 第二， teladan dalam melayani Tuhan. 在侍奉神的榜样。 Diharapkan ibu-ibu bisa memberikan teladan yang baik ketika untuk melayani Tuhan di gereja. 我希望姐妹们能够给我们的儿孙呢留下很好的侍奉的榜样。 Karena ada survei yang menyebutkan bahwa orang tua yang aktif dalam melayani Tuhan di gereja memiliki pengaruh positif pada perkembangan kegiatan religius anak-anak. 有人做这样子的一个统计，就是说，在一个家庭里面，如果家长有很好的
这个侍奉，那么以后呢，孩子们给他们有很大的影响。Saya merasakan sendiri ibu-ibu sekalian, 我自己有很深的感触。 orang tua yang tidak aktif melayani di gereja akan sulit sekali untuk mengajak atau meminta anak-anaknya untuk melayani. 我知道一个家长做父母的，如果没有很好的服侍，你很难希望你的孩子能够侍奉上帝。 Sangat sulit sekali untuk meminta anak-anak yang orang tuanya tidak aktif melayani di gereja untuk melayani. 你自己如果不参与服侍，你很难要求你的孩子有服侍。 Apa itu salah dari anak-anak itu? 是孩子的错误吗？ Tidak, ibu-ibu sekalian. 不是， Karena teladan yang diberikan dari rumah adalah seperti itu, maka tidak heran anak-anaknya akan terbentuk seperti itu. 因为孩子会变成这样的状况呢，是因为他们没有看见好的榜样。 Akan berbanding terbalik ketika orang tua yang aktif melayani di gereja, anak-anaknya pun akan mengikuti hal tersebut. 相反的，如果家长、父母有好的侍奉，孩子也会跟做。 Sering orang berkata, ayolah dari gereja saja pengurus atau aktivis atau siapapun itu yang membuat anak saya mau melayani. 很多家长说，让教会做吧，教会的这个圣工人员呢，主日学老师等等把我的孩子带上来，让他能够服侍侍奉。 Tapi itu adalah porsi yang sangat sedikit sekali dari rohaniwan ataupun dari pengurus aktivis diaken majelis yang di gereja. 可是你要知道，我们在教会所能够做的，不过是很少很少，一个礼拜只有一次。 Tapi kita di rumah bagaimana memberi teladan bahwa ibu-ibu melayani Tuhan dengan aktif di gereja. 有更多的时间是在家里面，我们怎么样用那个时间呢？ Ada juga ibu-ibu saya temukan orang tua yang aktif di gereja melayani, tetapi anak-anaknya enggan, tidak mau untuk melayani di gereja. Ada juga seperti itu. 当然有一些这样的情形这个两夫妇在教会很热心，可是孩子不一定。 Jadi cara berpikirnya kalau ada orang tua aktif melayani di gereja, tetapi anak-anaknya tidak mau melayani, apalagi orang tua tidak aktif melayani. 假如两夫妇很热心侍奉主，他的儿女尚且有一些不是很热心，没有效法他的父母，何况父母没有留下好的侍奉的榜样。 Sangat berpengaruh sekali ibu-ibu sekalian bagaimana ibu-ibu memperlakukan anak-anak ibu-ibu di rumah. 我们对孩子的所留下的印象，对孩子是非常的重要。 Jadi ketika anak dari ibu-ibu sekalian seperti ini saat ini, jangan menyalahkan dia. 如果今天我们孩子的灵性不是很理想，你不要怪他。 Tapi bagaimana cara kita memberikan pola asuh yang benar kepada anak-anak kita? 我们还是要注意，我们用怎么样的方式来培育、养育他们。 Hal kedua yang saya tekankan di sini adalah bagaimana ibu-ibu bisa memberi teladan dalam hal melayani Tuhan. 第二点，我的重点就是说，怎么样我们做家长的要留下怎么样的一个侍奉的榜样。 Karena di lapangan saya menemukan banyak sekali kasus bahwa orang tua yang tidak aktif melayani, anak-anaknya pun akan sangat sulit sekali untuk melayani Tuhan. 因为在我侍奉的过程里面，我就看见不热心服侍、不热心侍奉的父母很难叫他的孩子也参与服侍。 Tapi sebaliknya ibu-ibu sekalian, 但是相反的， orang tua yang aktif di gereja 很热心侍奉的爸爸妈妈 akan menularkan itu kepada anak-anak mereka. 是会影响他们的孩子。 Jadi bagaimana caranya memberi teladan iman dalam keluarga, yaitu dengan menjadi teladan dalam aktif melayani Tuhan di gereja. 怎么样给孩子们留下信心的榜样呢？第二点就是说，你的侍奉要成为孩子们的榜样。 Dan yang ketiga ibu-ibu sekalian, 第三， membangun mesbah keluarga di dalam keluarga kita masing-masing. 我要着重我们要举行家庭的祭坛。 Anak-anak dapat meneladani spiritualitas dari orang tuanya ketika berada di rumah. 孩子们在家里面的时候，就可以效法他们的父母。
Jadi kegiatan rohani bukan hanya dilaksanakan di gereja, tetapi juga di dalam keluarga, di rumah. 属灵的事不是单单在礼拜堂，更重要的、更多的时间是在家里。 Dalam 1-2 bulan ini saya sangat senang dan bersyukur melihat pertumbuhan perkembangan anak saya. 在这1-2个月的时间里面，我非常高兴看见我孩子的成长。 Itu tidak terlepas dari dia ikut sekolah minggu dan juga pengasuhan rohani di dalam rumah. 第一，当然他每个礼拜到礼拜堂；第二呢，就是我们在家里面对他的培养。 1-2 bulan ini ketika saya bertanya kepada dia, ada saya videokan, saya tanya bagaimana cara berdoa. 在这1-2个月的时间里面，我用手机把它拍下来，我就是问我的孩子：你在礼拜堂怎么样？ Dia memberi tangan seperti ini. 我说祷告怎么样，他就把2个手就合起来。 Dan saya katakan, berdoa dalam nama Tuhan Ye, dia bisa jawab, sus, 我 seperti 就是 itu. 说祷告要奉谁的名呢？奉主耶，他就接下去奉主耶稣基督的名祷告。 Dan dia bisa katakan, amin. 他也会说阿门。 Itu semua tidak lepas daripada pengasuhan, pola pengasuhan di rumah, Bapak Ibu sekalian, 这一 Ibu-ibu 切都是 sekalian. 我们在家里面给他的教养。 Sehingga ketika sudah seperti itu, dia sudah bisa diajak, ayo kita berdoa sebelum tidur, dia bisa menggunakan tangannya dilipat dan menutup mata. 做了这些以后呢，每天晚上要睡觉的时候，我们就可以邀请他说：“来吧，睡觉之前做一个晚祷。”那么他就会把2个手呢就合起来了，合作。 Dan di akhir bisa katakan amin. 在祷告最后的时候，他会说阿门， Dan dia bisa bertepuk tangan. 他会拍手。 Hal-hal semacam ini yang membuat saya sangat senang. 那么这些事情使我心中得到很大的训慰。 Saya tidak peduli dia kalau dia tidak bisa main gadget, dia tidak bisa hal-hal yang seperti itu, saya tidak begitu senang kalau dia bisa seperti itu. 我并不在意，我也不太高兴，如果他很会玩手机。 Tapi ketika dia bisa seperti itu, Bapak Ibu, itu membuat saya sangat senang sekali. 但是如果他晓得怎么样祷告，怎么样亲近神，那就我非常非常的训慰。 Apalagi anak-anak zaman sekarang itu bisanya main gadget, main HP, nonton YouTube dan lain sebagainya. 特别是现今世代的孩子，他们只能够一直在那边玩手机。 Dia juga bisa seperti itu. 我的孩子可能也会这样做， Tapi saya tidak begitu bergembira ketika seperti dia bisa berdoa, dia bisa bilang Tuhan Yesus dan dia bisa mengatakan amin. 但是我更高兴，如果他会跟上帝说话、祷告，也会跟我们一起说阿门。 Ibu-ibu sekalian, 亲爱的姐妹们， seberapa banyak dari kita yang membangun mesbah keluarga? 我们中间有多少人在家里面有实践，大家在一起有一个家庭祭坛？ Karena sangat penting sekali di dalam rumah tangga kita masing-masing. 因为这对我们的家庭，每一个家庭是非常的重要。 Kita membangun mesbah keluarga kita. 让我们建立我们的家庭祭坛， Penting ibu-ibu sekalian. 这是非常非常的重要。 Hal ini akan dibawa terus-menerus. 那么培养了这个习惯之后呢，这个小孩以后就是继续那样做。 Oleh anak kita, cucu kita, sampai generasi seterusnya. 以后我们的儿孙甚至继续下去，他们这样做的话，他们会实践。 Ini bukan karena saya hamba Tuhan. 这不是因为我是传道人才这样做， Tapi mesbah keluarga dibangun oleh siapapun. 家庭祭坛是每一个信徒应该做的。 Yang sederhana saja berdoa bersama sebelum tidur. 最简单的，在睡觉以前，大家在一起一同祷告； Membaca Alkitab sebelum tidur. 在睡觉之前读一段的圣经， Hal-hal yang sederhana saja yang kita lakukan 10-15 menit sebelum tidur. 用10分钟、15分钟的时间，我们一起读经，一起祷告， Berdoa untuk anak istri kita, 为我们的孩子、为我们的太太祷告， suami kita, 为我们的丈夫祷 untuk 告， pekerjaannya, 为他的工作， untuk apa yang dilakukan di sana, biarlah Tuhan memberkati kedua tangannya. 为着丈夫在社会上的工作，求神祝福他。 Sungguh sangat indah sekali jika kita mempunyai satu mesbah keluarga seperti itu. 我们这样举行这个家庭祭坛是何等的美好！ Sayangnya tidak semua orang melakukan hal ini. 但是很可惜，不是所有的基督徒都这么做的。 Karena sudah capek bekerja, 也许他觉得一天工作很累了， 10 menit, 15 menit, masa kita tidak bisa?
10分钟、15分钟，难道你不能够抽出来吗？ Malah kita bisa menonton YouTube, kita bisa lihat Instagram dan lain sebagainya itu berjam-jam. 可是呢，我们说10分钟、15分钟没有时间，可是我们竟然能够用几个小时的时间看 YouTube、看 Instagram 等等。 Mungkin ibu-ibu tidak melihat Instagram atau YouTube, tapi menonton sinetron bisa berjam-jam. 姐妹们可能没有玩那些东西，可是你能够花了好几个钟头的时间来看连续剧。 Tapi 10-15 menit kita tidak bisa menyisakan waktu itu untuk berdoa untuk keluarga kita. 可是你说10分钟、15分钟给神，你都没有时间呢？ Penting ibu-ibu sekalian jika kita ingin kehidupan anak cucu kita di generasi seterusnya itu dapat tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. 假如我们希望我们的儿孙、我们的后代能够有一个金钱的虔诚的生活，这个培养家庭祭坛在他小的时候非常重要。 Maka itu tidak bisa instan ibu-ibu sekalian. 这些的习惯呢，不是乍言之间就可以做出来的， Tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. 不是像把手掌反过来那么样简单的， Butuh waktu. 需要时间， Butuh usaha kita, upaya kita untuk melakukan hal itu. 需要设法的、特意的去做它。 Yang menentukan 10-15 tahun ke depan anak atau cucu ibu-ibu sekalian seperti apa nantinya. Itu ditentukan hari ini seperti apa, teladan apa yang ibu-ibu berikan kepada mereka. 决定我们的后代子孙15年、20年之后的事，就是决定在今天我们怎么做在他们的身上。 Jangan pikir nanti saya 10 tahun, nantilah. Biar nanti saja baru diusahakan seperti apa kerohaniannya, masa depannya. Tapi hari ini menentukan 10-15 tahun ke depan seperti apa anak ataupun cucu ibu-ibu sekalian. 你不要说那是以后的事，10年以后的事，可是10年以后的事是决定在今天我们怎么去培养。 Mari kita bangun waktu yang berkualitas bersama keluarga kita. 让我们好好的跟我们的家人过一个很有质素、很有质量的团契。 Mari kita juga memberi teladan dalam hal melayani Tuhan di gereja. 让我们在侍奉神的事上给孩子留下榜样。 Di mana rumah Tuhan yang sudah sejak lama kita tempati, di sana kita berada, bertumbuh, berkembang, dan juga kita menemui banyak teman di sananya. 在礼拜堂，我们花了很多的时间，我们也有很多的朋友。我们在神的家也有一段很长的时间。 Mari kita melayani rumah Tuhan. 让我们参与教会的服事。 Dan yang terakhir, mari kita membangun mesbah keluarga. 最后，让我们每个家庭，基督徒的家庭都执行、都实践家庭祭坛、家庭礼拜，自己一家人在一起。 Satu hal lagi, tidak ada yang namanya kata-kata terlambat. 你不要说太迟了， Tidak ada. 没有， Semua bisa kita mulai 我们就可以从现在开始 dari lembaran yang baru. 展开新的一页。 Tuhan yang memampukan kita melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. 上帝会帮助我们做成他所喜悦的事。 Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita sekalian. 愿神给我们力量，让我们能够做出这些重要的事。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Bapa kami di dalam surga, 我们天上的父， sungguh kami rindu mempunyai keluarga dan keturunan-keturunan kami yang akan datang memuliakan nama Tuhan. 我们真的渴慕我们的子孙后代能够容神一人。 Kami tidak mau hanya di generasi kami saja kami bisa mempunyai waktu dengan Tuhan. 我们不愿意跟主在一起的时间，这是我们这一代的人。 Tapi kerinduan kami adalah di masa-masa yang akan datang, di generasi berikutnya, anak-anak kami, cucu kami, siapapun menjadi keturunan kami boleh memuliakan Tuhan. 我们所渴慕的不但是我们，而且我们的后代子孙也像我们一样，对神有好的关系。 Mempunyai iman yang sama dengan kami. 让我们的后代子孙跟我们一样有同样的信心， Bahkan bisa lebih baik imannya daripada kami pada saat ini. 甚至我们盼望我们的后代子孙比
比我们有更好的信心。 Tolong kami Tuhan 求主帮助我们， untuk dapat mengimplementasikan apa yang telah kami dengar pada hari ini. 能够应用我们今天我们所听见的， Sehingga di gereja kami di GSRI Kartini ini 以至于在我们的冈丁利灵粮堂 terbentuk keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan dan mengajarkan hal-hal yang bersifat rohani kepada anak-anak kami. 我们盼望在我们冈丁利灵粮堂能够产生出许多执行家庭祭坛的家庭。 Tuhan tolong kami sekalian, 求神帮助我们， mampukan kami 让我们能够有力量胜任。 tanpa Roh Kudus 没有圣灵的帮助， kami tidak dapat melakukannya. 我们不能够做。 Kedagingan kami terkadang lebih kuat daripada hal-hal spiritualitas yang akan kami lakukan. 因为我们的肉体、我们的私欲，有的时候比我们属灵的生命 Tapi 更强。 kami percaya Tuhan, 但是我们深深相信， Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami 居住在我们里面的圣灵， menuntun kami terus kepada terang 要牵引我们进入你的光明， sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan firmankan. 以至于我们能够执行神所喜悦的事。 Berkati firman Tuhan ini Tuhan, 愿你自己赐福你的话语， supaya dapat menjadi berkat bagi setiap ibu-ibu yang mendengarkan pada hari ini. 成为每一个听众的祝福。 Kami menyerahkan firman Tuhan dan uraian firman ini ke dalam tangan-Mu. 我们再次把今天的信息交托给你， Hanya dalam nama Yesus Kristus penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. 祷告奉耶稣基督救赎主的名字， Amin. 谢谢林佛良传道给我们今天传讲的信息. Terima kasih kepada Guru Injil Fardik yang sudah membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. 让我们来唱一首诗歌，借我施恩，借我施恩福。圣教诗歌第72首后面的部分，让我们留下美好的信心的榜样，留下侍奉的榜样，留下建立家庭祭坛的榜样，如此是给我们的儿孙后代最大的祝福。Saudara sekalian, mari kita angkat satu puji-pujian, jadikan aku saluran berkat. PPK bagian belakang nomor 72. Jadikan aku saluran berkat. Mari kita meninggalkan, memberikan contoh di dalam kehidupan iman kita. Memberikan contoh di dalam melayani Tuhan, memberikan contoh di dalam menjalankan, membangun mezbah keluarga. Jadi kita mendidik anak-anak kita, generasi yang akan datang ini, yang akan memimpin nanti ya, entah di gereja, entah di masyarakat. Kita sudah meninggalkan contoh-contoh yang baik. Demikian kita sudah menjadi saluran berkat yang paling bahagia untuk anak cucu dan keturunan kita. Jadikan aku saluran.